matematik dalam kehidupan. Baik, soalan nombor 6 ialah penaklukan matematik. Ni soalan-soalan test ni. Okay, soalan A, 6A, nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Okay, dia menggabungkan, soalan ni menggabungkan antara dua pernyataan dengan perkataan atau. Jadi kita tengok dulu pernyataan pertama, 4 kuasa 2 sama dengan 8. Ini pernyataan, tapi pernyataan ni palsu. Okay. Okay. Pernyataan yang pertama ni, pernyataan ni palsu. Baik. Yang pernyataan kedua pula, punca kuasa 3 untuk negatif 8 ialah negatif 2. Benar ke palsu? Ini benar. Ini ialah benar. Sebab punca kuasa 3 bagi negatif 8 ialah negatif 2. Jadi kalau palsu digabungkan dengan benar dengan menggunakan perkataan atau, palsu atau benar, jawapan pernyataan kesemuanya akan jadi benar. Ya, tulis je lah jawapan tu benar. Tapi jangan tulis kat sini. Dia ada sediakan di ruang jawapan kat sini, muka surat 12. Tulis benar kat sini. Jangan tulis mengata-kata, sediakan dia ada sedia ruang jawapan. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Baik, hujah ada 3 bentuk. Ini ialah bentuk yang ketiga. Nanti kamu tengok apa dia bentuk pertama dengan bentuk kedua. Bentuk ketiga, dia tulis jika P maka Q. Ada nak tanya ke? Ada? Nak masuk ni. Okey. Baik. Hujah bentuk ketiga ni, dia bentuk jika P maka Q, bukan Q. Yang belakang mesti palsu dulu, ataupun tak berlaku, ataupun tidak, ataupun bukan. Jadi Q ni bukan Q, baru kita boleh buat kesimpulan bukan P. Jadi yang dekat soalan ni, dia bagi jika P maka Q. Lepas tu dia tak bagi premis yang kedua, tapi dia bagi kesimpulan P tak sama dengan 7. Dia bagi kesimpulan depan ni tak sama. Berarti belakang ni pun tidak sama dengan. Jadi jawapan dia, cikgu tulis kat bahagian jawapan juga. 6 darab P tak sama dengan 4. Dapat dah lagi satu markah. Senang, soalan penaklukan matematik senang. Okey. C. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan untuk turutan nombor 3, 8, 15, 24, koma, dot. Macam tu dan seterusnya. Ini dalam matematik kita pakai koma, 3 dot. Jangan tak tahu 3 dot maksudnya seterusnya lah. Yang mengikut pola yang berikut. Baik. Ada dua bentuk kita buat kesimpulan, iaitu sama ada secara aruhan ataupun deduksi. Soalan ni ialah buat kesimpulan berdasarkan aruhan. Okey, berdasarkan aruhan, iaitu pernyataan khusus, kemudian kita buat kesimpulan umum. Cuba tengok nombor yang dia bagi tu, 3, 8, 15, 24. Baik, 1, 4, 9, 16. Ini memang dah hujung hari ni, kamu kena hafal ni nombor-nombor ni. Ini ialah nombor kuasa 2 sempurna. 2 ni sama. Okey, cikgu tak nak ubah 2 ni sama sini Ini dia ubah 1, 2, 3, 4. Maknanya N ni akan meningkat 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi tuliskan ini kesimpulan ni. Kesimpulan umum ni kamu tulis kat bahagian jawapan. N kuasa 2 campur 2N. N ni mula dengan nombor berapa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nak cikgu tulis pun koma, dot. Dan seterusnya. Okey. Itu soalan penaklukan matematik. Kita ni masih lagi dalam bahagian A. Tengok ada kawan nak masuk, nampak ada tak? Masuk sendiri. Baik, soalan nombor 7 ni soalan garis lurus Ni pun dalam percubaan kita itu ramai yang tak cuba menjawab ni. Baik, rajah 5 menunjukkan 2 garis lurus selari. Cikgu kalau dia nampak 2 garis lurus selari, mesti ada satu konsep kecerunan dia sama. Okay, APB dan CD dilukis pada satu carta kartes. Masuk. Okay. Dilukis pada satu carta kartes. Baik, garis lurus PQ adalah selari dengan paksi Y. Ini banyak maklumat ni, ada 3 maklumat dekat sini. Baik, yang pertama garis ini selari. Cikgu pun tandalah selari nak bezakan Ini 2 ni selari. Dan QP dan paksi Y ni pun selari, 2 ni. Satu ni warna merah, satu ni warna biru cikgu lukis.
Baik, apa info yang kita kena tahu? Bila dua garis lari, kecerunan garis pertama sama dengan kecerunan garis yang kedua. Ya? Jadi sekarang ni soalan kata cari persamaan garis lurus APB. Cuba kecilkan sikit. Sekejap Cuba kita kecilkan sikit. Kecilkan sikit sekejap. Okey. Cari persamaan garis lurus APB. Cari persamaan garis lurus. Okey. Persamaan garis lurus apa dia? Y sama dengan MS campur C. Okey, APB tadi maknanya kita kena cari kecerunan dan kita kena ada satu titik untuk cari C, lepas tu kita susun balik dalam bentuk arm ni. Okey. Cari kecerunan APB. Ni kecerunan ni. Nak cari kecerunan ni, yang boleh bantu kita ialah garisnya ni. Garis CD. Garis CD ni kamu susunkan bentuk ni jadi bentuk arm, dapat M. M ini sama dengan M yang ni. M tu kecerunan jadi kamu pun pergilah cari kecerunan, kita pergi soalan A lah. Okay, cari persamaan CD, kita cari dulu M. Jadi persamaan CD tadi cikgu susun, cikgu kata kita kena susun. Susun jadi Y sama dengan MS campur C, dapat M garis CD ialah 3/2. Dan garis kecerunan ni sama dengan garis APB, sama. Kita tulis ini sama. Dimasukkanlah, masuk dalam persamaan Y sama dengan MS campur C. Tapi mesti melalui titik yang ada pada garis ini. Garis APB. Tak boleh ambil titik kat sini sebab kita nak cari persamaan garis lurus APB ni kan. Jadi kita masukkan titik pada garis APB ke dalam persamaan sini. Bila masuk, apa tujuannya? Kita nak cari C. C ni sebab kita nak masuk balik dalam persamaan nanti C ni kita dapat 17/2. Ni buatlah algebra, dia pindah ke kiri, lepas pindah kiri campur dapat C. Jadi masuk balik C ni tadi, masuk balik dalam persamaan. Susun dapat Y sama dengan 3/2X tambah 17/2. Okay. Siapa yang dah buat soalan ni, kamu boleh tanda lah betul ke tak betul kan kamu buat tu. Siapa yang dah buat awal lah. Baik. Kemudian soalan B, cari pintasan X bagi garis lurus PQ. Ingat balik konsep. Kalau nak cari pintasan Y, nilai X sama dengan sifar. Kalau nak cari pintasan X, nilai Y sama dengan sifar kepada persamaan itu. Contoh, contoh jawapan ni. Baik, kalau nak cari pintasan X, soalan kata cari pintasan X kan. Untuk garis mana? Untuk garis yang ni lah. Garis ni. Garis ni. Okay. Sorry. Sini. PQ ni. Okay, PQ ni menyentuh garis APB. Maknanya kita boleh gunakan persamaan garis ini juga. Tapi kita masukkan nilai Y sama dengan sifar. Nak juga buat. Okay. Gunakan persamaan yang sama daripada A tadi. Start sini. Masukkan Y sama dengan sifar. Okey, lepas tu pindahkan negatif jadi negatif 17/2. Lepas tu darab silang untuk hilangkan pecahan. Dapatlah X sama dengan negatif 17/3. Jadi pintasan X tu di negatif 17/3. Okey. Kalau jawapan kamu dapat positif, mungkinlah salah kan sebab gambar tu sendiri dia berada di negatif. Baik. Soalan nombor 8. Persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Tadi kita dah buat persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Tapi tak boleh guna kaedah matriks. Sekarang ni dia nak kamu gunakan kaedah matriks pula untuk selesaikan persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okay. Baik, sekarang cerita pasal blouse. Blouse lengan pendek dan satu lagi blouse lengan panjang. Jadi satu tu kamu namakan dia X, satu lagi kita namakan dia Y. Okay. Cuba kita tengok apa ayat dia bagi. Puan Dira telah mendapat tempahan 60 helai blouse lengan pendek dan lengan panjang. Blouse lengan pendek memerlukan 5 biji butang dan blouse lengan panjang memerlukan 7 biji butang. Dia menggunakan 364 biji butang untuk menyiapkan semua blouse itu. Jadi kalau kamu kerap buat soalan ni, kamu boleh ekstrak kan, boleh keluarkan bentuk matematik daripada ayat tu. Jadi ni contohlah, contoh jawapan. Baik, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung blouse. Berapa bilangan blouse? Kira X lah maknanya.
dan berapa Y yang perlu disiapkan oleh Puan Dira. Okay, kita mula dengan ayat tadi tu letak dalam bentuk matematik, iaitu X tambah Y ialah 60. X tambah Y sama dengan 60. Lepas tu 5X tambah 7Y, ini cerita pasal butang tadi. 5X tambah 7Y sama dengan 364. Jadi yang ini kalau tak ada nombor maknanya kita letakkan 1. Satu lah, ini pun 1. Okay. Keluarkan pemalar-pemalar ni, letakkan nombor pemalar ni dalam bentuk matriks kat depan. 1, 1, 5, 7 letak depan ni. Lepas tu sini XY, ini memang bentuk kaedah kalau kita nak selesaikan dalam matriks. Letakkan SY. Kalau kamu namakan dia AB, letak sini AB. Biasa kita pakai SY lah, senang. Okay, lepas tu belakang ni pun letak dalam bentuk matriks juga, matriks lajur. 60, 364 letak dalam matriks lajur. Okay. Bila kamu letak yang ni, kamu dah dapat markah dah sebenarnya. Maksudnya kamu dah boleh menukar dalam bentuk matriks. Baik, sekarang ni dari sini, cikgu pernah ajar juga, kamu tekan je kalkulator ni dah dapat jawapan sebenarnya kan. Kamu nak dapat jawapan 28, 32. Tapi sekarang ni kamu tak boleh tulis terus jawapan kalau tidak ada jalan kerja. Okay. Baik, kita nak nampakkan kita ni bijak lah kan, ada jalan kerja. Sekarang ni 60, 364 letak ujung belakang sekali. Baik, matriks yang asal tadi, tukarkan jadi matriks songsang, letak kat depan dia. Ni yang dalam kotak, cikgu letak kotak ni sebenarnya ialah matriks songsang untuk matriks depan ni. Okay. Dah settle lah ni. Baik, apa dia matriks songsang? Formula dia 1 per penjuru ini darab 7 darab 1 tolak dengan darab penjuru ni 1 darab 5 untuk cari penentu. Bawah ni kita panggil penentu. Okay, 1 per penentu darab dengan matriks baru tu. Matriks ni ialah matriks yang kita tukar tempat nombor ni, 7 naik atas, 1 turun bawah. Penjuru yang ni kita ubah simbol, tanda-tanda. Kita ubah simbol, ubah tanda. Kalau ni positif jadi negatif, nampak tak jadi negatif sini. Kalau sini positif jadi negatif, ini pun jadi negatif. Okey. Jadi ini selesaikanlah, selesai matematik dia. 1 per 7 tolak 5. Okey. Sekarang ni kamu kena darab dua matrik belakang ni. Ingat balik siapa yang dah terlupa tu macam mana nak darab. Ini cikgu bagi kamu kaedah gigi buaya. Okey, gigi buaya. Ambil matriks ni, yang pertama letak kat depan ni. Ya. Okey. Ya, Okay, kita sekarang arifin, kita sekarang dekat gigi buaya ni Okey. Baik, ambil matriks yang pertama. Sekarang ni kita belajar macam mana nak mendarab matriks lah. Okey, matriks yang pertama ni kamu letak sebelah kiri ni. Matriks yang kedua letak sebelah atas. Baik, buat garis. Ada 2, buat 2 baris. Baik, ada 2 jawapan nanti kat sini. Okey. Bayangkan ni mulut buaya. Okey. Bayangkan ni gigi atas dia 2. Gigi atas ni, gigi bawah ni 2. Bila mulut ni tutup, bila mulut buaya ni tutup, okey, yang akan jumpa 7 dengan 60, negatif 1 dengan 364. Bila mulut buaya tu tutup, 7 darab dengan 60, tambahkan dengan negatif 1 darab 364. Itu kalau mulut buaya tu kat sini. Kalau mulut buaya tu kat bawah, gigi dia yang sama 2 atas ni, tapi gigi bawah dia 2 dekat sini. Bila mulut ni tutup, negatif 5 akan jumpa 60, 1 akan jumpa 364. So kamu darab negatif 5 darab 60 campur 1 darab 364. Ini matematik biasa, selesaikan campur tolak darab. Okay, campur yang atas ni selesai yang atas je lah. Bawah ni selesai yang bawah. Lepas tu jangan lupa luar ni ada setengah, 1 per 2. Darab 56 ni, darab setengah dapat 1 jawapan. 64 darab setengah dapat 1 lagi jawapan. Jadi X berapa? X tu ialah 28, Y tu apa? 32. Ni kalau dulu cikgu masa cikgu SPM, cikgu tak tinggalkan macam tu je, cikgu akan declare lah. Declare maknanya cikgu tulislah, buatlah ayat sikit bawah ni, bilangan blouse lengan pendek 28. Kita nak menjawab soalan kan? Bilangan blouse lengan panjang 32, macam tu. Tak ada cikgu tinggalkan X tu apa, Y tu apa, tak.
Itu menunjukkan kamu ada sistematik sikit lah belajar kan. Okay, nombor 9. Kecerunan dan luas bawah graf. Ini tentang gerakan tentang gerakan. Satu objek, kadang-kadang dia guna kereta, kadang-kadang dia guna motor, tengoklah asalkan ada objek tu bergerak. Baik, rajah 7 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu zarah dalam T saat. Okay, kamu kena pandai baca graf laju melawan masa ni. Kalau diberi kamu graf laju masa, maknanya kalau graf tu dia lukis ada kecerunan. Maknanya di sini laju satu objek tu sedang meningkat, dia sedang memecut. Macam bawa motor dia sedang memecut. Tetapi kalau graf tu mendatar, kawasan ini menunjukkan laju tu seragam. Dia bergerak tapi laju dia tetap. Kalau bawa motor tu 60 je, 60 km sejam je. Jadi ini menunjukkan kawasan laju seragam. Baik, soalannya, nyatakan laju seragam. Laju dia seragam, dia laju dia ni. Okay. Nak dapat satu markah itu pun. Okay, tengok kat bahagian jawapan, laju seragam sama dengan 28 meter sesaat. Kamu tulis 28 je pun tak apa. Tulis 28 sebab dia dah cakap sini dalam meter sesaat. Maknanya jawapan tu memang dalam unit yang diberilah. Okay. Kadar perubahan laju, dia kata hitung kadar perubahan laju dalam meter sesaat kuasa 2 zarah itu dalam 6 saat yang pertama. Okay, ingat semula daripada graf laju masa, kalau kamu nak cari kadar perubahan laju, maknanya kita mencari kecerunan antara satu titik dengan satu titik yang lain dalam masa yang dia nak. Contohnya dalam masa 6 saat pertama, ni 6 saat pertama lah ni. Dia cari kecerunan garis ni. Ingat balik formula kecerunan, ada diberi dalam bahagian rumus. Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Okay. Ini koordinat dia apa ni? 6, 28. Ini koordinat dia apa ni? 0, 18. Okay. Masuklah dalam ni. Mana dia? Cikgu masuk kat sini. Ni. Kadar perubahan laju ni ialah kecerunan. Jadi cikgu masukkan dalam formula Y2 tolak Y1 per S2 tolak S1 dapat jawapan 5 per 3. Okay, soalan itu 2 markah untuk silap cikgu. Okay, yang C pula. Jumlah jarak dilalui dalam T saat ialah 278. Hitung nilai T. Dia tak bagi direct lah, dia bagi jawapan jumlah jarak. Kamu kena pusing balik cari nilai T. Nak cari jumlah jarak daripada formula, daripada graf ni, graf laju masa, nak cari jarak maknanya kamu nak kena mencari luas. Okay, kita tengok macam ni. Cikgu cuba jawab sini. Baik, jumlah jarak diberi dalam soalan 278. Baik, jadi kita cari, kalau dia bagi bentuk, ikutlah bentuk tu kan. Ini bentuk trapezium, yang ini bentuk segi empat kan. Kamu nak pisahkan lagi pun boleh. Kalau kamu terlupa formula trapezium, pisahkan dia di segitiga segi empat pun boleh. Lepas tu cari luas. Luas segitiga setengah darat tapak darat tinggi. Okey. Yang ni cikgu guna formula trapezium. Sini tengok dia punya maklumat-maklumat tu. Ini 18 tinggi satu sisi selarin, tu satu sebelah lagi 28. Ini 6 tinggi Masuk dalam formula trapezium. Apa formula trapezium? Setengah darab dengan A tambah B darab dengan tinggi. A dengan B tu sisi tepi ni. Okey. Campur dengan 28 panjang darab lebar T tolak 6. T tolak 6. Ini expand. Okay, buang kurungan. Dapat 28T tolak 168. Ini pun sama. Boleh kecilkan 6 dengan 2. Campur darab semua dapat 138. Algebra je Pindahkan. Ini pun pindahkan ke kanan. Tinggalkan 28T. Dapat 28T sama dengan 308. Nak cari T saja, bahagi 28. Jawapan T ialah 11. Itu contoh soalan gerakan ataupun graf laju masa tadi. Kecerunan dan luas bawah graf. Okey, soalan nombor 10. Kena sabar sikit Kalau boleh cikgu nak habiskan hari ni. Kamu ada seminggu boleh buat kan? Okey, soalan nombor 10, soalan kebarangkalian. Sebuah kotak mengandungi 4 guli berwarna merah, biru, hijau dan kuning. 2 biji guli diambil secara rawak satu persatu. Cikgu gariskan perkataan satu persatu. Sebab bila dah ambil satu tu
dari bekas itu tanpa pengembalian dan warnanya dicatat. Bila kita dah ambil satu, maknanya satu tu akan mempengaruhi jawapan yang seterusnya. Macam tu. Baik, berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. B, A2 dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa pasangan itu mempunyai guling merah. Jawab soalan A dulu. Buat kat ruangan jawapan, jangan menggayau tempat lain. Okey. Baik. Ada pelajar yang tanya, boleh tak cikgu kalau saya lukis gambar Raja Pokok, jawapan saya biar je macam ni. Boleh. Ada juga yang cakap, cikgu saya tak lukis gambar Raja Pokok tapi saya nak tulis senarai dalam set. Boleh tak cikgu? Boleh. Yang penting jawapan tu betul. Satu lagi, boleh tak cikgu kalau saya buat MBHK ni, saya tak tulis merah ke biru ke kuning ke hijau? Boleh. Tapi kamu digalakkan kalau tulislah, declare dulu awal-awal. M ni merah, B tu biru, H tu hijau, K tu kuning. Tak tulis pun tak apa. Biasanya macam tu lah, tapi ada budak yang kreatif tu kan, M tu ialah biru, H tu dia nak bagi kuning, jangan buat macam tu. Direct je lah, ni soalan periksa ni kan. Baik, sekarang ni dalam bekas ada 4 biji guli, dia ambil satu persatu. Jadi mula-mula kalau dia ambil merah, yang kali kedua dia boleh ambil biru, hijau, kuning je sebab merah tadi dah ambil kali pertama. Jadi saya senarai, inilah jawapan-jawapan dia. Okey, soalan yang kedua tadi dia kata, berapa kebarangkalian untuk dapat guli merah? Jadi ambil jawab daripada ruang sampel ni, cari jawapan yang ada merah je. Yang ada merah je, 6 biji ni, 6 peristiwa ni lah. Jadi 6 daripada 12 ruang sampel. Jadi jawapan ni kamu boleh tinggalkan 6/12 ataupun kecilkan jadi 1/2. Okey, untuk dapat 3 markah. Okey, yang kedua, sekumpulan pelajar lelaki iaitu Ali, Badri, Chong dan Dilip adalah ahli kelab matematik. 2 orang antara mereka akan dipilih secara rawak ke pertandingan tersebut. Soalan ni berbeza dengan soalan pertama. Soalan pertama tadi kalau dah ambil merah, yang kedua tak akan jumpa lagi guli merah. Tapi soalan yang kedua ni, kalau kamu dah pilih Ali, pasangan dia Ali Badri, sama juga jawapan dengan Badri Ali. Maknanya orang yang sama. Okay. Baik. Kemudian 2 orang dipilih secara rawak ke pertandingan matematik ni. Berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua pasangan yang mungkin. Kemudian dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, ada 2 benda dekat sini kamu kena jawab. Yang pertama, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Yang kedua, cari kebarangkalian Ali tidak dipilih. Okey, kita pergi jawapan. Jawab kat ruang jawapan. Ni cikgu declare lah dulu. Kamu tak buat pun tak apa, tapi cikgu nak mudahkan kamu faham. Baik, ruang sampel ni, ini ialah keadaan yang kita pilih 2 orang pelajar untuk mewakili pertandingan. Okey. Kemudian yang ni dia kata yang Ali tak dipilih. Buanglah yang Ali ni. AC, AB, AD. Yang tinggal BC, BD, CD. Iaitu 3 daripada 6 kemungkinan. Itu pun 1/2. Okey. Boleh. Dan bahagian yang soalan ke-11, bahagian A ni, yang terakhir. SPM nanti cikgu nak kamu cuba jawab soalan ni. Luas dan perimeter bulatan Itu kosong aja. Okay. Luas dan perimeter bulatan. Baik, ingat balik luas ini sekarang ni apa? Bulatan. Kalau luas sektor, nak cari luas sektor bulatan, bulatan penuh pi j kuasa 2 kan? Kalau luas penuh satu bulatan, pi j kuasa 2. Tapi kalau nak cari luas sektor, sebahagian daripadanya, tengok berapa besar sudut kita tu terhadap sebuah bulatan. Di depan ni kamu kena tambah dengan theta per 360 darab dengan luas bulatan besar. Okey, ingat balik satu lagi, panjang lengkuk. Nak cari panjang lengkuk satu bulatan, 2 pi j. Tapi kalau nak cari sebahagian saja, tengok sudut dia juga. Sebab sudut bergantung pada sudut. Sudut tu besar mana daripada satu bulatan darab dengan 2 pi j. Okey, ingat tu rumus tu. Baik, lepas tu dia ceritalah, dia bagi maklumat. OKLM ni sektor bulatan. KPQ sukuan bulatan. KPQ ni lah sukuan bulatan. Sukuan, perkataan sukuan ni maknanya 1/4. Lepas tu OSM ialah semi bulatan. Semi maknanya separuh. Separuh tu separuh bulatan. Baik, dia bagi maklumat
MO ni sama dengan 14, jadi cikgu tulis kat sini jejari dia 77 sebab diameter dia 14 Baik. Soalan pertama, hitung perimeter dalam sentimeter bagi rantau yang berlorek. Perimeter Oh, perimeter maknanya lengkuk panjang lengkuk ni, campur panjang lengkuk ni, campur panjang lengkuk ni, campur panjang sisi ni, campur panjang sisi ni. Tu perimeter. Okey, yang kedua cari luas pula kawasan berlorek. Ni kawasan berlorek ni. Okey, jom kita tengok macam mana nak selesaikan ni. Okey. Ni tadi cari dulu salah satunya panjang, mana yang boleh. Okey. Panjang lengkuk KLM yang besar ni. KLM ni sudut ni bergantung kat sini. 150. Okey, 150 per 360 darab dengan formula panjang lengkuk darab dengan 2 pi j. Darab, dapat jawapan. Cari pula panjang lengkuk OSM. Ni OSM ni sudut dia berapa banyak? Semi bulatan 180. Okay, 180 daripada 360 darab 2 pi j. Dapat panjang lengkuk 22. Sini. Situ. Okey. Panjang lengkuk KP pula. Mana KP? Ni. Ni. Panjang lengkuk KP. Ni formula panjang lengkuk sama je kan? Dia bergantung pada sudut. Dia tadi beritahu sini ialah sukuan. Sukuan ni 90 darjah lah. 90 daripada 360 darab 2 pi j. Jawab dapat 7, 6 per 7. Jadi jumlah perimeter ni campur semua lengkuk. Lengkuk ni, campur lengkuk ni, campur lengkuk ni, campur sisi ni, campur sisi ni. Jangan lupa tambah pula tu. Dapat jawapan 80, 11 per 21. Kalau kamu tukar perpuluhan pun boleh juga Dia masih terima jawapan tu. Okay, nak cari luas pula. Luas kawasan berlorek ni. Cari dulu luas sektor yang besar ni. Cari dulu luas sektor yang besar ni. Luas sektor yang besar tu ialah formula dia apa? Dia bergantung pada sudut ni. 150 per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Kalau luas pi j kuasa 2. Ingat Jadi dapat jawapan. Tapi kita tak nak semua. Kita nak kena buang dua yang kecil ni. Cari luas ni pula. Luas yang OSM ni sudut dia 180. Jadi luas tu 180 per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Dapat jawapan 77 Ini masukkan nilai 22 per 7 pada pi tu. Tak nak juga, ini pun kita dah buang. Okay, kita buang yang ni. Ini pun kita kena buang. Sebab dia nak pasang berlorek tu, yang ni tak masuk. Okay, cari pula luas sukuan bulatan. Berapa sudut dia? 90. Sini. 90 per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Masukkan, dapat jawapan. Apa nak kita nak buat? Nak cari jawapan. Apa kita nak buat? Nak cari luas kawasan berlorek. Ambil luas sektor besar tadi. Tolak 77, tolak yang ni. Dapat jawapan luas kawasan berlorek. Okey.